يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله تعالى أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلى يا رسول الله؟ قال: وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya saya menyeru diri saya dan tuan-tuan semua, sidang hadirin hadirat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang telah saya baca di awal khutbah tadi: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah amaran Allah kepada kita. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati sebagai satu orang muslim. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah dengan limpah rahmah, rahim, kasih, kesian belasnya, maka Allah Ta'ala masih panjangkan lagi umur kita dan kita dapat menyambut sekali lagi Aidil Adha pada tahun ini. Aidil Adha sebagaimana juga Aidil Fitri yang telah kita sambut 2 bulan lebih yang lepas adalah 2 hari kebesaran dalam Islam, hari raya dalam Islam. Di Malaysia kita banyak benda-benda yang kita namakan raya. Raya bermakna besar. Kita ada jalan raya, jalan besar. Kita ada hantu raya, hantu besar juga. Kita ada pilihan raya, besar juga.
kita ada hari raya, hari yang besar bagi kita orang Islam, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Yang mana kita telah sambut Aidil Fitri pada 2 bulan lebih yang lepas, adalah sempena menyambut ke hari kemenangan setelah kita sebulan berpuasa, melawan hawa nafsu, bersengkang mata membaca Quran, meningkatkan amal ibadah kita. Sebulan berpuasa itu jihad nafs. Satu ketika Rasulullah SAW apabila balik daripada satu medan perang, peperangan, yang mana dalam peperangan itu ada yang mati, ada yang syahid, ada yang balik cedera, putus tangan, putus kaki, ada yang anak-anak menjadi yatim, ada yang isteri-isteri menjadi balu. Tapi sedemikian besar peperangan itu, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kita kembali dari jihad yang kecil dan kita akan menuju ke jihad yang besar. Apakah itu jihad yang besar? Kita bertanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, jihad nafsu, jihad melawan nafsu. Itulah jihad yang lebih besar daripada jihad perang. Itu diri kita sendiri. Dalam diri kita, manusia itu diberikan nafsu, bertentangan dengan malaikat. Malaikat tidak diberikan nafsu. Sebab itu malaikat sifat mereka adalah ta'at. Sami'na wa ata'na. Malaikat sifat dia ta'at. Mereka tidak sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia, Allah Ta'ala berikan kepada kita nafsu, Allah Ta'ala berikan kepada kita juga akal, Allah Ta'ala berikan kepada kita qalb, yang mana inilah yang menjadikan kita berbeza daripada makhluk lain, berbeza daripada malaikat. Malaikat memang dia tidak ada dosa, sebab dia memang taat 100%. Tapi manusia, Allah Ta'ala berikan nafsu, benda yang tak baik, benda yang jahat. Allah Ta'ala berikan akal supaya kita boleh berfikir. Allah Ta'ala berikan kita qalb, yang mana daripada qalb inilah terpancar sinar hidayat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang sama Allah Ta'ala turunkan kepada kita Quran sebagai petunjuk untuk kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang kepada mereka, salah satu jika kamu berpegang kepada keduanya, maka nescaya kamu akan berjaya. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sempena kita menyambut Aidil Adha, marilah kita sama-sama mengingati kembali sejarah perjuangan Nabi besar kita Ibrahim AS, yang mana sambutan Raya Aidil Adha ini adalah bersempena daripada sejarah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS daripada dia kecil dibesarkan, membesarnya baginda Ibrahim AS di dalam suasana syirik, penyembah-penyembah berhala, sehingga daripada kalangan keluarga baginda Ibrahim AS sendiri ada yang menyembah berhala, ada yang tukang buat berhala. Jadi Allah Ta'ala ceritakan di dalam Quran bagaimana perjalanan Nabi Allah Ibrahim mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang di langit. Nabi Ibrahim mengatakan, mungkinkah ini Tuhan? Tapi bila siang menjelma, bintang-bintang hilang. Itu bukan Tuhan. Kemudian datangnya matahari. Mungkinkah matahari itu Tuhan? Tetapi bila malam menjelma, matahari pun hilang. Itu bukan Tuhan. Kerana Tuhan bukan sekejap ada, sekejap tak ada. Tuhan adalah sentiasa ada, maha ada. Sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan hakikat sebenar, dan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi baginda Ibrahim AS agama yang benar, agama fitrah, din. Yang mana kita pada hari ini umat Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mengikut millah Ibrahim, iaitu jalan cara hidup agama Nabi Ibrahim AS. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju keampunan Allah. Bersegeralah kamu menuju keampunan di sisi Tuhan. Di sisi Allah ada keampunan. Allah Ta'ala panggil kita kepadanya untuk mencari keampunannya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sesiapa yang mendapat keampunan Allah, maghfirah Allah, nescaya akan diberikan jannah sebagai ganjaran. Syurga di hari akhirat kelak. Yang mana 'arduha as-samawati wal ard, luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Jika dihimpunkan kesemuanya, sebenarnya hakikatnya lebih besar jannah itu daripada bumi dan langit. U'iddat lil muttaqin, yang mana Allah Ta'ala sediakan jannah tersebut, syurga tersebut hanya kepada orang yang bertakwa. Sebab itulah hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, setiap kali khutbah, salah satu daripada rukun khutbah, khatib mestilah mengingatkan kepada para hadirin akan bertakwalah kepada Allah. Khutbah Jumaat baik, khutbah hari raya pun baik. Wajib khatib menyebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau tidak sah khutbah tersebut. Besarnya takwa tersebut. Takwa itu bukan sekadar TAQWE bukan, ataupun TAKW bukan setakat itu, ataupun ta qaf waw ya, bukan setakat itu. Takwa itu ada kerja dia, yang mana orang yang bekerja untuk mendapat takwa barulah akan mendapat takwa. Sebagaimana satu orang Muslim, bagaimana saya mengaku saya adalah seorang Muslim jika saya tidak membuat kerja-kerja seorang Muslim? Sebagaimana seorang doktor, jika kita bertanya kepadanya, apakah kerja tuan? Dia menjawab, saya kerja doktor. Apa yang doktor buat? Tiap pagi saya bangun, saya pergi bagi makan ayam, bagi makan kambing. Itu bukan kerja doktor. Macam mana kamu mengatakan kamu itu doktor? Satu orang engineer, kita tanya, apakah kerja tuan sebagai engineer? Dia menjawab, saya setiap hari saya pergi periksa orang sakit. Itu bukan kerja engineer, itu kerja doktor. Jadi bagaimana mungkin kita satu orang yang menggelar diri kita Muslim, tapi kita tidak melakukan kerja-kerja Muslim tersebut? Begitu juga kita mengaku diri kita mukmin, tapi bagaimana dengan kerja-kerja mukmin? Begitu juga dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Mereka mesti melakukan kerja-kerja takwa, barulah mereka dapat di-endorse dengan title takwa. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini, daripada semalam lagi kita bertakbir pada hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Laungan takbir kita bermula daripada semalam hari Arafah. Hari Arafah tersebut di mana semua jamaah haji mereka berkumpul di sana sebagai manifestasi padang mahsyar, di mana di padang mahsyar esok manusia yang bangkit daripada kubur akan dihalau kepada mahsyar sebagaimana gembala-gembala kambing menghalau kambing. Kita akan dihalau kepada mahsyar, berkumpul di situ dalam berbagai keadaan yang mana tidak sama setiap orang daripada kita. Satu orang di padang mahsyar panas, di mana matahari sejengkal daripada kepalanya, berpeluh. Ada yang peluhnya sampai di keting, ada yang peluhnya sampai di lutut, ada yang peluhnya sampai di pinggang, ada yang peluhnya sampai di leher, ada yang lemas dalam peluh sendiri. Manusia berada di padang yang sama tapi keadaan berbeza. Ada orang yang beriman, mereka berada di bawah naungan
kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada awan yang melindungi mereka daripada kepanasan. Ada orang di padang mahsyar, kakinya berdiri atas kaki orang lain, dan di atas kakinya ada kaki orang lain. Mana untuk menunjukkan betapa kompak, sangat sesaknya hari kiamat di padang mahsyar tersebut. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bertakbir insya-Allah sampai 3 hari lagi, hari Isyraq, hari Tasyrik, hari Tasyrik. 9, 10, 11, 12 dan 13. Berbeza dengan hari raya puasa, kita bertakbir habis solat raya, habislah takbir. Tapi hari raya haji adalah hari raya yang lebih besar daripada hari raya puasa. Sebab itu dipanggil Aidul Akbar, hari raya lebih besar. Di mana tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita yang tidak berada di sana di Makkah, di Arafah, kita di sini disunatkan bagi kita untuk mengingat, mengambil tahu apakah berlaku di sana. Jadi kerja-kerja haji itu adalah kerja-kerja yang berasal daripada millah Ibrahim AS. Kerja-kerja yang berasal daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi kita sunatkan atas kita untuk mengetahui sejarah tersebut, agar kita tidak dilaghakan sebagaimana ramai manusia-manusia pada hari-hari kebesaran Islam, hari raya. Mereka hanya menghabiskan masa mereka di hadapan TV, television, ataupun hari cuti mereka ke panggung wayang. Di manakah takbir? Di manakah penghayatan hari raya tersebut di dalam diri kita sebagai seorang muslim, mukmin dan muttaqin yang kita gelarkan diri kita? Walaupun kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya diri kita di mana, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerja-kerja tersebut menghidupkan hari raya tersebut, bermula di rumah, di masjid dan seterusnya. Kita memperbesarkan Allah di jalan-jalan. Kita berjalan, kita bertakbir secara senyaplah. Kalau kita yang mendengar, kalau macam kat sini, kita pergi kat Tuna Banang, kita melawan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecoh pula. Kita bertakbir untuk diri kita, sekiranya kita yang mendengar, membesarkan Allah. Kenapakah kita mesti sebut takbir tersebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terkeluar di lidah kita, itulah yang akan masuk ke dalam hati. Setiap hari satu orang yang bercakap pasal bola lah akan masuk dalam hati. Setiap hari satu orang yang bercakap pasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebesaran Allah lah yang akan masuk dalam hati. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari raya juga kita menjadi tradisi kita menyembelih binatang kurban. Mungkin kita di sini sangat susah ataupun wallahu a'lam macam mana. Tapi kalau kita di kampung di Malaysia kita ataupun jemaah-jemaah haji di sana, mereka berkorban, menyembelih binatang korban. Binatang-binatang yang berkaki 4, kibas, unta, lembu, kambing, ayam tak boleh, pada kaki dulu. Binatang-binatang korban ini pun ada makna tersendiri di sebalik ibadah korban, iaitu sebagai manifestasi perintah Allah ke atas Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Di mana Nabi Ismail AS dengan redha hati menerima order, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala agar disembelih oleh ayahnya. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sangat besar pahala orang yang dapat berkorban, dapat menyembelih binatang korban. Antaranya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu,
Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saum. Jadi pasal berpuasa. Semalam hari Arafah kita disunatkan berpuasa. Besar ganjarannya berpuasa semalam hari Arafah, yang mana diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanatil madiyah wal baqiyah. Nabi ditanya tentang berpuasa pada hari Arafah, dan Nabi menjawab pahalanya adalah diampunkan dosa-dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Ya, ulama telah membincangkan macam mana setahun yang akan datang itu macam mana. Jadi ada ulama yang mentafsirkan maknanya sebagai Allah Ta'ala memudahkan agar kita tidak melakukan dosa. Allah memudahkan kita kepada jalan amal, jalan-jalan amal ibadah, bukan kepada jalan-jalan dosa. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada hari-hari kebesaran Islam ini, hendaklah kita sama-sama bersungguh-sungguh mempertingkatkan usaha kita agar kita dapat menggandakan amal ibadah. Di hari-hari kebesaran ini, ibadah kita yang sunat itu berganda-ganda ganjarannya, yang wajib itu lagi berganda-ganda ganjarannya. Kita salat fardu itu yang dah pasti, tapi kita tambah lagi dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid. Kalau kita bercakap, kita perbanyakkan percakapan berkenaan akhirat. Kita dah 360 tolak 2, 358 hari dah kita bercakap pasal dunia. 2 hari saja tu kalau kita boleh dapat bercakap pasal akhirat, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bersama keluarga kita, bersama kawan-kawan kita, Masya Allah, barulah kita dapat menghayati sebenarnya 2 hari kebesaran Islam. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah berfirman, sesungguhnya berjayalah orang yang tazkiyah, orang yang buat tazkiyah, penyucian jiwa, penyucian diri dia, penyucian jiwa dia, tazkiyah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, melalui zikir, tasbih dan juga salat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bahkan cukuplah berkenaan dengan usaha-usaha memperbanyak berlumba-lumba untuk dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itulah yang lebih kekal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibn Adam, mali mali, berkatalah satu orang anak Adam, hartaku hartaku. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidak adalah bagi kamu itu, wahai anak Adam, daripada harta kamu melainkan apa yang kamu makan, yang mana kemudiannya kamu buang dia di tandas. Au labista fa ablaita, dan apa yang kamu pakai, yang mana kemudiannya akan menjadi buruk, lusuh dan kamu buang. Au tasaddaqta fa amdaita, melainkan apa yang kamu sedekahkan, fa amdaita, itulah yang berkekalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya himmah, sesiapa yang menjadikan dunia itu maksud hidup, himmah, harapan, cita-cita dia, farraqallahu alaihi amruh, Allah Ta'ala pecah beraikan kerja-kerja dia, jadi susah, kerja banyak sangat nampak. Wa ja'ala faqra baina 'ainai, Allah Ta'ala jadikan di hadapan matanya kefakiran. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, tidak akan didatangkan kepadanya bahagian dunia melainkan apa yang ditulis akan Allah Ta'ala kepadanya. Di mana seseorang kalau
Kalau Allah Ta'ala tetapkan rezeki dunia kamu 100,000 US dollar, sebanyak tu je. Walaupun dia usaha lebih, dia usaha kurang, 100,000 dolar. Wa man kanatil akhirah niyyatahu jama'a Allahu lahu amrah. Sesiapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, himmahnya, harapan, cita-citanya, jama'a Allahu lahu amrah, Allah Ta'ala himpunkan kerja-kerja dia. Jadi satu, semua kerja nampak satu, jadi senang. Wa ja'ala ghina fi qalbih, Allah Ta'ala berikan kekayaan dalam hati dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, Allah Ta'ala jadikan dunia itu patuh dan taat pada Allah Ta'ala, mudahkan kerja-kerja dunia. Tuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala telah berfirman juga dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah, dan tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan main-main dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ya'qilun. Sesungguhnya rumah akhirat, kampung akhirat itu adalah lebih baik lil ladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Afala ya'qilun, adakah kamu tidak berfikir? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.